Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Diizinkan kita sampai ayat-ayat akhir surah An-Nur, ayat 54. Kita menyambung kuliah yang lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajipan Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajipan kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya dan kepada Rasul, nescaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajipan Rasul itu melainkan menyampaikan amanah dengan terang. Kalau tengok ayat ni, katakan taatlah kepada Allah dan Rasul. Mungkin pada kuliah yang lepas awak ingat ayat 59 surah An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi rasul in kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, kalau tengok ayat 59, awak tengok ayat 59 surah An-Nisa. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taat kepada ulul amri. Tak sama. Ayat ni taat kepada Allah dan Rasul. Sebab aslub yang berbeza, ceritanya yang berbeza. Dalam surah An-Nisa ayat 58, kita diperintahkan menyerahkan, memilih pemimpin yang amanah pada tempatnya, kemudian kita taat kepada pemerintah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Kalau awak bertelagah, tak setuju dengan pemerintah, tinggalkan pemerintah, ikut je Allah dan Rasul. Tetapi ayat yang ke-54 surah An-Nur, ati'ullah wa ati'ur rasul, ini kita bincangkan surah An-Nur yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Mungkin dalam keadaan kita, ada kalanya dalam banyak keadaan negara diperintah oleh orang-orang munafik, sebab aslub yang berbeza. Alright. Jadi tak disebut dalam ayat 54 ati'ullah wa ati'ur rasul, dia tak sebut ulul amri minkum. Dia cuma ati'ullah wa ati'ur rasul. Katakanlah pemerintah itu munafik, ataupun pemerintah mewajibkan azan dekat seluruh negara, wa asyhadu anna ya Ali karamullah, contoh. So awak tak perlu ikut. Awak jangan ikut. Ataupun dia mesti wajib ada batu suci, ataupun air Asmaul Husna, ataupun Hananan, atau apa juga yang bertentangan dengan Al-Quran, maka awak tak perlu ikut pemerintah. Ikut aja Allah dan Rasul. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Kalau awak memberontak, boleh. Awak nak memberontak pada pemerintah, boleh. Tetapi awak ingat, dalam agama, kalau pemerintah yang sah, awak memberontak, pemerintah boleh jatuhkan kamu dalam hukum bugah, iaitu awak kira buat kerosakan dalam negara. Walaupun pemimpin itu munafik ataupun kafir atau apa, awak memberontak, pemerintah berhak untuk bunuh awak, atau salib, atau potong kanan kaki dia bersilang, atau dibuang daerah. Itu mengikut peraturan hudud. Kalau awak memberontak, boleh. Awak akan boleh menghadapi hukuman begitu. Kerajaan berhak untuk menjatuhkan hukum bugah. Tetapi dalam ayat ini, taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajipan Rasul adalah apa yang diwajibkan, apa yang dibebankan oleh Allah padanya. Rasul cuma menyampaikan saja. Awak nak ikut, suka hati. Awak tak nak ikut, suka hati. Seperti juga hari ini, saya cuma menyampaikan kepada kamu apa yang disampaikan oleh Rasul Al-Quran, iaitu sampaikan saja. Awak nak ikut, hak kamu. Kewajipan kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Apa yang tanggung awak yang berbeza. Kita hidup dekat kawasan masyarakat yang penuh dengan bid'ah, penuh dengan fitnah begini, tidaklah sama dengan tujuan yang kita bukannya hidup zaman Nabi. Kita keadaan yang berbeza, jadi tanggungjawab kita yang berbeza. Ikut kemampuan masing-masing. Jika kamu taat kepada Rasul, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Taat aja pada Rasul. Dan tidak lain kewajipan Rasul melainkan menyampaikan amanah yang terang. Kita tengok tadi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ulang balik. Taat kepada Allah, apa dia? Apa yang ada dalam Al-Quran.
taat kepada Allah sebab ini adalah kalamullah. Taat kepada Allah bermaksud mengikut apa segalanya apa yang dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana melaksanakan ketaatan mengikut Al-Quran. Rasulullah hanya menunjukkan taat kepada Allah. Tapi taat kepada Rasul, apa dia taat kepada Rasul? Apa yang awak tahu mengenai taat kepada Rasul? Hadis? Tidak. Alright. Sunnah Rasul, saya katakan awak, sunnah Rasul ada yang wajib kita ikut, ada yang sunat kita ikut, ada yang haram kita ikut, ada harus kita ikut. Nabi kahwin, sunat kita kahwin. Nabi solat, kita wajib solat. Nabi kahwin dengan janda umur 40, harus je. Orang kahwin janda ke dah harus kata awak. Tetapi Rasulullah mengumpulkan 12 orang isteri. Haram kita buat sebab Rasulullah mengikut ayat yang ke-50, 51 surah Al-Ahzab. Rasulullah buat, haram kita buat. Rasulullah Isra Mi'raj. Oh, tak payahlah nak Isra Mi'raj, tak payah betapa kat gua. No, jangan kurang kerja. Ada Nabi buat, itu kata Imam Abu Hanifah, sunnah Rasul itu hadis Rasul. Awak boleh ikut? Tak. Ada hadis Rasul untuk orang tertentu atau kaum tertentu je, bukan untuk kita. Contoh, Rasulullah berkata kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, awak jangan meminta jawatan dekat dunia. Demi Allah, nanti dekat akhirat kamu akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah berkata kepada Abu Zar, sebab Rasulullah tahu bahawa Abu Zar memang lemah dalam pentadbiran. Bukannya kepada semua orang lain tak boleh minta, tak boleh. Sebab nanti kita kuliah minggu depan mengenai surah Yusuf, awak akan jumpa Nabi Yusuf minta jawatan, berilah aku jawatan sebagai perbendaharaan negara. Jadi Rasulullah berkata kepada Abu Zar, sebab Abu Zar memang lemah. Bukannya ikut kita, itu ayat untuk Abu Zar. Ataupun Rasulullah perintahkan, wahai Abdullah bin Jubair, duduklah kau 50 orang, duduk atas gunung Uhud ni, lindungi kami daripada musuh. Itu perintah kepada 50 orang tu. Bukan untuk kita, kau jangan nak panjat gunung, tunggu panah. No, tak perlu dah. Jadi hadis yang lain kita cuma takwilkan. Taat kepada pemerintah, jangan lebih sangat urusan dunia. Tak semestinya kita ikut. Sunnah Rasul ada yang wajib kita buat, ada yang haram kita buat, ada yang sunat, ada yang harus dan sebagainya. Tetapi ada perintah dari Rasul yang khusus untuk kita. Jangan cakap tak ada. Yang ini kamu kena ikut, kita kena ikut. Apa dia? Apa perintah Rasul kepada kita? Kandungan khutbah Arafah. Awak kena ikut. Sebab awak tengok kandungan khutbah Arafah. Hadis-hadis lain itu untuk orang tertentu, masyarakat tertentu. Tetapi Rasulullah SAW membacakan kandungan khutbah Arafah pada tahun ke-9 itu, 9 Zulhijjah, tahun ke-9 Hijrah, hari Jumaat itu, adalah untuk manusia, hampir 100,000 manusia yang pergi haji pada masa itu. Kita tengok ulang balik kandungan khutbah Arafah. Kandungan khutbah Arafah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti untuk kita. Dengarkan kata-kataku ini baik-baik, barangkali aku tidak akan bersama kamu pada waktu yang lain. Setengah ulama mengatakan, barang siapa yang berada di sini, hendaklah disampaikan kepada mereka yang tidak ada dekat sini. Dan barang yang siapa sampaikan ayatku, hendaklah kepada sampaikan orang-orang yang lain. Berarti, kandungan khutbah Arafah adalah perintah Rasul untuk semua orang Islam. Apa kandungan dia? Dengarkanlah kata-kataku ini. Aku mungkin tidak bersama kamu dalam majlis seperti ini di lain waktu. Wahai manusia. Dia tak cakap wahai Abu Zar. Wahai manusia. Ya ayyuhan nas. Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu adalah suci buat kamu seperti sucinya pada hari ini, sehingga kamu menemui Allah dan pasti kamu akan menemuinya. Itu perintah Rasul. Yang pertama, nyawa kamu dan darah harta kamu, darah kamu, awak berhak
wahai manusia, barang siapa yang diserahi amanah, hendaklah amanah itu awak serahkan kepada yang berhak menerimanya. Perintah yang kedua, amanah. Amanah terhadap Tuhan, amanah kepada ilmu, amanah dengan awak punya pekerja, dengan bos, dengan sebagainya, awak menanggung amanah. Okey? Perintah yang kedua, tengok susunan hadis. Ya ayuhan nas, wahai manusia, mulai hari ini tidak ada lagi riba di kalangan kamu. Riba Abbas bin Abdul Muttalib tidak lagi laku terhadap kamu. Untuk mereka hanyalah wang pokok, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiayai. Okay? Itu perintah Rasul, jangan makan riba. Itu untuk manusia. Rasulullah pada itu perintah Nabi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Sekarang ini syaitan yang minta disembah tidak lagi wujud di sini. Tetapi sekiranya kamu cuai dalam perkara-perkara yang kecil, maka sukalah dia. Ulang balik. Ya ayuhan nas, wahai manusia, mulai hari ini tidak ada lagi syaitan yang minta disembah. Tetapi sekiranya kamu cuai dalam perkara yang kecil-kecil, maka sukalah dia. Merujuk kepada adanya berhala antara Safa dan Marwah itu, ada berhala Al-Uzza. Selepas pada akhir tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah menawan Makkah, berhala dirobohkan. Berhati-hati kamu dalam perkara yang kecil-kecil. Benda-benda khurafat mula wujud lagi di Mekah, Madinah. Itu perintah Rasul. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sejak penciptaan langit dan bumi terdapat 12 bulan dalam setahun, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan di antara bulan Jamadil Akhir dan Sa'ban. Menunda-nunda bulan haram itu adalah suatu yang fasik, seperti mana orang musyrik untuk mencukupkan dalam sebulan. Ingat, kita mengulas mengenai Sahrul Haram, bulan-bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rejab. Diharamkan dekat situ membunuh, mengganggu orang nak pergi haji, orang nak pergi umrah. Kita lihat perintah Rasul seterusnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, seperti mana kamu ada hak terhadap istri-istri kamu, mereka juga ada hak terhadap kamu. Hak kamu terhadap mereka supaya tidak membenarkan orang yang tidak kamu sukai mengijak lantai rumah kamu. Sekiranya itu dilakukan, maka nasihatkan, tinggalkan dari tempat tidur, atau pukullah satu pukulan yang tidak mencederakan. Sesudah itu janganlah kamu cari kesalahan mereka, berlaku baiklah kamu terhadap mereka. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, aku tinggalkan kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya, Al-Quran was Sunnah. Itu perintah Rasul. Allah antara kandungan khutbah Rasulullah, dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Selagi kamu berpegang, awak jangan risau, awak tidak akan sesat. Itu perintah Rasul. Mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu adalah salah satu perintah dari Rasul, kandungan khutbah Arafah. Kalau awak nak ikut Al-Quran, awak mesti faham. Awak kena baca terjemahan, baru awak faham, baru awak boleh ikut. Selagi awak tak baca terjemahan, sampai bila pun kamu tak akan dapat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya Islam itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka,
barang siapa di antara mereka yang membuat zalim, maka perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Ya Allah, tidakkah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? 3 kali Rasulullah berkata begitu, lalu 97.000 ataupun 112.000, lebih kurang 100.000 umat manusia yang ada di Arafah pada hari itu menyambut, benar, kamu telah sampaikan. Alright, jadi kita tengok ayat yang pertama, ayat 54 tadi, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang dikatakan taat kepada Rasul bagi kita adalah apa yang terkandung dalam khutbah Arafah. Selain daripada hadis itu adalah takwilan sahaja. Awak mesti faham. Ada perintah Nabi untuk orang tertentu, ada suruhan Nabi untuk kumpulan tertentu, bukan untuk kita. Tetapi kandungan khutbah Arafah adalah perintah Rasul untuk kita yang dimaksudkan dalam ayat 54 surah An-Nur ini. Katakanlah, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajipan Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajipan kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Kerja Rasul, sampaikan. Itu Rasulullah baca khutbah Arafah itu pada waktu zuhur 9 Zulhijjah tahun 9 Hijrah. Selepas asar turunlah wahyu Allah yang terakhir, yaitu hujung ayat ketiga ayat surah Al-Maidah. Hari ini aku sampurnakan agamaku dan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Rasulullah sampurna menjalankan tanggung jawabnya. Terserah kepada kita, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dalam surah An-Nur yang ayat 54 ini. Dan jika kamu taat kepadanya, kalau kamu taat kepada Rasul, ikut je perintah Rasul, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Ikut je perintah Rasul, ikut je. Jangan ada mazhab, jangan ada tarekat ke apa ke benda. Sebab Allah, Rasulullah tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah. Jangan ada mazhab, jangan ada tarekat. Tapi ini kita lah generasi orang dulu tak ada Al-Quran, tak ada terjemahan, apa nak buat? Mungkin dia terpaksa bermazhab atau bertarekat. Kamu adalah orang yang celik Al-Quran, awak boleh membaca Al-Quran sendiri, maka bagi kamu tak perlu untuk bermazhab tarekat. Ikut aja Al-Quran. Yang pasti awak wajib baca terjemahan, awak fahamkan setakat mana yang kamu boleh buat. Nescaya kamu akan dapat petunjuk. Nescaya kamu akan dapat petunjuk. Ujian macam mana sekalipun, petunjuk Allah, janji Allah, kalau ikut Rasulullah pesan tadi, kandungan khutbah Arafah tadi, kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan tidaklah kewajipan Rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang. Rasulullah kerjanya menyampaikan. Kau nak ikut ke? Awak tak nak ikut ke? Bukan kerja Rasul. Rasulullah hanya menyampaikan. Pakciknya sendiri Abu Talib pun depan mata disampaikan bertahun-tahun pun akhirnya mati dalam keadaan kafir. Sebab bukan Rasul yang bagi hidayah. Hidayah datang dari Allah. Kamu nak ikut, itu kebaikan kamu. Kalau kamu tak ikut, Rasulullah dah sampaikan. Dan hari ini saya menyambung kalam Rasul antara kandungan khutbah Arafah yang Rasulullah bacakan untuk umat Islam. Ingat, jadi itu adalah taat kepada Rasul. Lihat ayat 55 surah An-Nur. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan-amalan soleh, bahawa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sesungguhnya Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredai untuk mereka. Dan benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku,
Barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Allah telah berjanji. Ini janji Allah kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Iman saja tak cukup, mesti beramal. Ramai orang yang beriman, sembahyang itu wajib, tapi dia tak sembahyang, berarti dia tidak beramal. Ramai orang yang tahu aurah itu wajib, tetapi dia tidak beramal, berarti dia cuma beriman, tetapi dia tidak beramal. Ramai orang tahu bahawa poligami memang dibenarkan oleh Allah, tetapi bila amalannya, bila berlaku poligami, dia menentang sekeras-kerasnya. Padahal dia tahu. Jadi janji Allah, Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan saleh. Dua berkait, mesti berkait. Beriman dan beramal. Bahawa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diredai untuk mereka. Allah benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan kepada menjadi aman sentosa. Ini ayat Al-Quran 55 ini menjadi panduan kepada Rasul. Betapa jaminan daripada Allah, barang siapa orang yang berdakwah, mengerjakan amalan soleh, pasti kamu akan diuji dengan pelbagai macam-macam ujian. Tetapi janji Allah pasti berlaku, kemudian hari kamu akan mendapat kejayaan. Perjuangan Rasul bukan dalam masa setahun, 2 tahun, tetapi 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ketika turun ayat Al-Quran ini, Rasulullah masih dalam keadaan susah, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Ketika dalam peperangan Khandaq. Janji Allah, kalau kamu tetap beriman dan beramal, kamu akan berjaya. Kita lihat sejarah Rasul. Berapa ramai yang dibunuh, yang terbunuh dalam peperangan Uhud. Berapa ramai yang terbunuh dalam peperangan Hunain. Berapa ramai yang dibunuh oleh 6 orang yang dibunuh dalam Bir Ma'unah. Dalam hampir 60-70 orang pendakwa Islam dibunuh dalam Ar-Raji', dan begitu juga dalam peperangan lain, dipukul, dibunuh dan sebagainya. Tetapi akhirnya dalam masa tempoh yang singkat, yaitu dalam masa 23 tahun, Rasulullah mendirikan empayar Islam yang cukup gemilang seluruh jazirah utara sepadan Tabuk, bagian kanan Laut Merah, bagian kiri Selat Parsi sampai dengan Sungai Tigris, Euphrates, dan bagian selatan seluruh jazirah sudah di bawah naungan Rasul. Pasti kamu akan diuji dalam keadaan susah. Kita lihat perjuangan kerajaan Saudi Arabia. Bermula pada akhir tahun 1700, dipimpin oleh Muhammad Al-Saud di bawah pimpinan ulama yang terkenal, yaitu Abdullah bin Wahab, yang awak kenali, Wahabi. Perjuangan dia itu disambung oleh ramai berjuta-juta manusia dan mengorbankan beribu berjuta manusia untuk menegakkan kalimah Allah. Pemimpin yang kedua, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud, dibunuh ketika solat oleh orang Parsi kerana Abdul Aziz bin Muhammad meratakan kubur di Karbala, kubur Sayyidina Husain. Pemimpin yang ketiga, Saud Al-Kabir, pemimpin raja keturunan Raja Arab ini, yang Saud Al-Kabir itu menghadapi tentera daripada Parsi hampir 100,000 orang, pimpinan Fatah Alisa, kerana Saud Al-Kabir meratakan kubur-kubur sufi di Yaman. Perjuangan mereka itu berpuluh tahun, beratus tahun. Abdullah dibunuh di depan Hagia Sophia ketika Muhammad Ali Pasha daripada Mesir menawan mereka, kemudian diserahkan kepada kerajaan Empire Turki. Pemimpin Saudi Abdullah dipancung di depan Hagia Sophia. Begitu juga putra Turki dipenjara di Mesir, lari selama 8 tahun membuat untuk. Jadi pengorbanan begitu dahsyat diperlukan untuk mencapai kejayaan.
Selepas 220 tahun, beribu berjuta manusia mati, barulah terlaksana janji Allah, Saudi merdeka daripada Turki, diakui oleh dunia. Dengan gilang gemilang, kejayaan diraih kerajaan Saudi Arabia, melaksanakan hukum Allah dengan tidak rasa takut, dengan tidak ada rasa duka cita. Janji Allah. Dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka. Kalau kamu dalam berdakwah agama ni, barangkali kamu akan difitnah, dipenjara, dipukul, dibunuh dan sebagainya. Tetapi janji Allah benar. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan aku. Dia terus tetap. Dia tidak ada kurafat-kurafat, tangkal, jampi dan sebagainya. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah itu, mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang yang tidak percaya bahawa perjuangan agama ini akan mencapai kemenangan, termasuk orang-orang yang kafir. Kafir bermaksud tidak percaya, bukannya keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam itu murtad. Kafir, barangkali kamu Islam, tetapi kamu tak percaya, kamu tetap kafir. Mesti faham. Dan dirikanlah solat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dirikanlah solat, tunaikan zakat. Solat kita dengan Allah, zakat. Ramai yang sanggup puasa 6, puasa 8 saja, sanggup puasa sembahyang malam lekuk saja, tapi tang zakat amat menyedihkan. Padahal Allah arahkan kamu cuma 2.5% saja. ASB, ASM jejak sampai 8-10%. Apalah salahnya 2.5%? Tetapi kalau iman tak ada, 2.5% pun dia tak mau keluarkan. Bukan soal apa, soal iman tak ada. Sujud sanggup, puasa 6 cukup, 3 bulan berturut, Rejab, Sa'ban, Ramadan sambung. Tapi apabila tang zakat, banyak kali saya ulas, Jabatan Agama Islam di Johor kesian kalau tengok pungutan zakat. Bukan untuk Allah pun. Zakat adalah untuk orang-orang yang memerlukan di kalangan masyarakat kamu. 2.5%. Iman saja yang memberi. Dan taatlah kepada Rasul supaya kamu benar-benar diberi rahmat. Ingat pada kuliah yang ayat yang kedua, ayat yang 56. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kandungan khutbah Arafah adalah perintah Rasul direct kepada kita. Yang lain adalah ditakwil-takwilkan saja. Alright? Janji Allah, kalau kamu salat, kalau kamu zakat, kalau kamu taat kepada Rasul, Allah akan bagi rahmat untuk kamu. Macam-macam rahmat Allah boleh bagi. Jangan kamu seperti orang kafir, rezeki itu cuma harta duit saja. Allah boleh bagi dengan macam-macam nikmat. Sebesar-besar nikmat pada hari ini, pagi-pagi lagi awak dapat mendengar ayat-ayat Allah. Sebab Al-Quran itu adalah sebesar rahmat. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Tanda rahman Allah, sayangnya Allah kepada manusia, diberikan Al-Quran. Bukan kita hidup kasih makan seperti binatang, tetapi dibagi garis panduan untuk hidup bagi orang yang nak mengambil. Kita tengok ayat yang ke-57. Janganlah kamu kira bahawa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah dan mengazab mereka daripada bumi ini, sedangkan tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka dan sungguh amat jelek tempat kembali mereka. Janganlah kamu kira bahawa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah. Jangan awak fikir, okey, sekarang Israel akan menawan Mekah, agama Islam akan hancur. No, awak jangan fikir. Sebab agama ini memang daripada Allah. Allah yang memelihara. Kekuatan tentera mereka, nuklear apa sekalipun, tidak mampu untuk menahan cahaya Allah. Tak mungkin. Mungkin Islam akan hilang dalam satu tempat, tetapi tak mungkin hilang dari pelusuk.
Satu ulama mengatakan bahawa jangan heran kalau Islam akan hilang daripada Indonesia. Orang berkata, apakah akan hilang daripada Indonesia sedangkan 90% Indonesia adalah Islam? Ulama berkata, dia mungkin hilang daripada Indonesia, tapi tak mungkin hilang daripada janji Allah. Awak jangan heran dengan kekuatan manusia, sebab agama ini adalah dari Allah. Kalau benar kekuatan manusia boleh melumpuhkan agama ini, tak mungkin agama ini sudah bertahan 1450 tahun. Kalau kamu tak nak berjuang untuk agama, demi Allah, akan ada manusia lain yang sanggup berjuang ke atas agama ini. Alright? Nah, ayat 58, 59 sampai 62 kita sudah mengulas. Jadi kita teruskan ayat 62 surah An-Nur. Ayat 58, 59, 61 kita dah ulas tempoh hari. Kita ayat 62 hujung surah An-Nur. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama Rasul dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepada kamu, yaitu Muhammad, mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka minta izin kepada kamu kerana satu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kendaki di antara mereka, dan mohon ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kawan-kawannya. Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa ujian atau ditimpa azab yang pedih. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, apabila mereka bersama Rasulullah dalam satu urusan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum minta izin. Baik, saya terangkan pada kamu. Ayat 62 ini sampai ayat 64 turun semasa peperangan Khandaq, berkait dengan peperangan Khandaq yang berlaku pada akhir tahun ke-5 Hijrah. Surah An-Nur ini turun pada pertengahan tahun ke-6 Hijrah sebelum Hudaybiyah. Ulang balik perang Khandaq. Ketika 10,000 angkatan tentera dipimpin oleh Yahudi daripada Khaybar, Huyai bin Akhtab bin Salul, bersekutu dengan Arab Quraisy, bersekutu dengan Arab Bani Sulaim dan Bani Amir, bersekutu dengan Arab Ghatafan yang sekutu dengan Kristian. Tentera bersekutu ini dengan 10,000 angkatan tentera, belum pernah wujud angkatan sebesar pada zaman itu, nak menyerang Madinah. Sayyidina Abbas bin Abi Talib menulis surat mengutus kepada Rasulullah akan kumpulan angkatan tentera yang ramai. Rasulullah hanya ada masa 5-6 hari saja untuk menghadapi 10,000 angkatan tentera, sedangkan Rasulullah hanya dalam 3 atau 4,000 saja angkatan tentera pada masa itu. Rasulullah hanya ada 5-6 hari untuk menghadapi ancaman yang begitu besar. Madinah dikelilingi oleh pergunungan sal yang cukup tinggi. Bahagian selatan hanya seorang atau 2 orang yang boleh lalu, tentera tak boleh lalu. Bahagian utara antara pergunungan sal inilah lembah. Disitulah tentera boleh masuk. Jarak antara 2 gunung ini adalah kira-kira 1.3 km. Dalam tindakan yang pantas, Rasulullah bekerja siang malam dalam masa 5-6 hari menggali parit supaya, bukan parit kecil, unta, kuda semua tak lepas. Bukannya kecil, mesti besar dan dalam. Dan perlu diingat, ini bukan tanah liat.
Ini bukan tanah gambut awak pakai cangkul. Ini adalah batu. 24 jam siang malam orang beriman rushing, rush again time. Parit mesti disiapkan dalam masa 5-6 hari sejarak 1.3 km. Ketika itulah dikoncang dengan macam-macam goncang. Siang malam orang beriman, orang kat Madinah ni bekerja dengan Rasul menggali parit. Di antara mereka itu ada juga urusan isterinya sakit lah, isteri nak beranak lah, sakit perut lah, whatever. Tengok, sebahagian daripada mereka itu meminta izin. Tengok kalau orang tu benar beriman pada Allah Rasul, dia tidak tinggalkan Rasul. Dia minta izin dahulu. Wahai Rasulullah, aku ada urusan dekat rumah. Dia minta izin, dia tidak tinggalkan Rasul dia. Itu sebenarnya ayat ni. Sesungguhnya orang yang benar-benar mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka bersama Rasul dalam satu urusan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum mereka minta izin. Itu orang beriman. Dia minta izin, wahai Rasulullah, saya ada keperluan keluarga ke apa benda ya. Sesungguhnya orang yang minta izin kepada Muhammad itu adalah orang yang beriman ada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka minta izin kepada kamu kerana urusan, berilah izin kepada siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Terserah pada Rasul. Ada macam-macam alasan lah, ayah kucing aku lah, apa benda. Rasul kata tak perlulah, tak payahlah. Okay? Mana tahu alasan ramai kan? Tengok Maka berilah izin kepada siapa yang kamu kendaki dan mohon ampunan kepada mereka untuk Allah. Maka kepada Allah. Allah suruh Nabi doakan untuk ya Allah, kamu baliklah, moga rahmat Allah untuk kamu. Ataupun apa-apa doa yang baik terhadap. Kalau Rasul yang diperintahkan untuk, okay. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan kamu kepada sebagian yang lain. Oh, jangan kurang ajar terhadap Nabi. Muhammad, aku keluar balik dulu sekejap boleh? Tak boleh. Ada adab terhadap Rasul. Rasulullah, aku pernah lah. No. You ada adab terhadap Rasul. Okay? Alright. Tengok dalam surah Al-Hujurat. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara Rasul. Dan jangan kamu jaharkan terhadap mereka. Jangan kamu tak jaharkan. Jangan awak pekik-pekik panggil Rasul. Supaya apa? Supaya tidak hilang amalan kamu dengan tanpa kamu sedar. Kalau kamu panggil Nabi dengan kurang hajar, tak ada adab terhadap Rasul, amalan kamu hilang. Awak jangan ikut masyarakat awak. Ya Nabi salam. Jangan ikut. Orang lain suka hati. Ya Rasul. Kurang hajar, tak ada adab terhadap Rasul. Ini hak Rasul yang Allah bagi. Jangan awak panggil suka-suka terhadap Rasul. Wahai Rasulullah, rendahkan suara kamu terhadap Pak makam Nabi terpekik. Ini ada yang kurang ajar. Sallallahu ala Muhammad. Pakak. Kamu jangan terlibat. Apa nak buat? Mereka orang yang tak sampai Al-Quran, sedangkan kamu adalah orang yang sampai Al-Quran. Faham? Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan pada yang lain. Okay? Tak boleh. Brother. Tak boleh. Okay? Tengok. Sesungguhnya Allah mengetahui orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dan berselindung di antara kawan-kawannya. Dan hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Di antara orang kerja gali-gali tu, ramai orang ni. Ada juga yang selindung balik celah kawan-kawan. Turun ayat Al-Quran untuk mereka. Bukan Allah tak tahu. Nabi kat belakang depan dia ni kan. Okay, dia balik. Okay, dah rukuk ke benda. Wallahualam, kita tak tahu. Tengok. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang beransur pergi di antara kamu dengan berselindung kat celah kawan-kawan dia. Bayangkan kalaulah kita yang lari kat situ, kemudian turun ayat Al-Quran ini, aku ni. Bayangkan.
seperti mana ancaman kepada dua isteri Rasul. Okay? Alright. Okay. Dalam surah At-Tahrim, khusus untuk di Allah Akbar, ayat Al-Quran ini untuk aku. Maka hendaklah orang itu, orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ditimpa cobaan atau ditimpa azab. Awak tahu cobaan, awak tahu azab. Cobaan berarti diuji. Mungkin awak boleh menang ataupun awak gagal. Tapi kalau azab, fitnah apa ya? ha? Fitnah. Fitnah. Yalah, saya terpaksa bergantung dengan terjemahan. Fitnah, ujian. Fitnah berarti ujian, diuji. Ujian daripada Allah macam-macam. Okey? Kurang makan ke, pakai, sakit dan sebagainya. Okey, fitnah. Okey? Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang. Dan ketahuilah hari manusia dikembalikan kepadanya, lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahawa Allah sentiasa mengetahui keadaan kamu. Kalau kita dalam keadaan susah, ketahuilah Allah pun tahu. Kalau kita dalam dakwah dibenci, dicerca dan sebagainya, ketahuilah oleh kamu bahawa Allah pun mengetahui tentang keadaan kamu. Sama ada kamu sabar ataupun tidak. Alright. Jadi kita kuliah yang surah An-Nur ini, tajuan terakhir mengenai perintah Rasul. Okey, kita ada 4 kuliah surah An-Nur. Okey, yang pertama sudah tentu mengenai zina, yang kedua mengenai fitnah Aisyah, yang ketiga mengenai, ada kuliah yang ketiga sebelum ni, dan ini adalah kuliah yang keempat yang terakhir. Alhamdulillah kita tutup surah An-Nur. InsyaAllah kita akan masuk satu surah yang mencabar, iaitu surah Yusuf. Okay, InsyaAllah kita akan masuk surah Yusuf. Ada orang suka sangat kalau baca surah Yusuf. Satu yang mencabar sebab nak mengulas surah Yusuf ni, demi Allah, Datuk sendiri pun ngeri. Sebab saya tak nak mentafsir Al-Quran dipengaruhi oleh cerita-cerita yang ada. Untuk kamu menerima, memahami Al-Quran, kamu tinggalkan dulu cerita yang ada, kita balik daripada Al-Quran. Jadi kita tak nak cerita-cerita yang ditopok tambah mengenai Nabi Yusuf dan sebagainya. Sulaika namanya tidak ada dalam Al-Quran. Okay? Jadi kita tak nak cerita-cerita yang mempengaruhi kita memahami Al-Quran. Tinggalkan sementara. Kalau benar cerita itu memang mengikut Al-Quran, kita ikut. Kalau cerita itu memang bertentangan dengan Al-Quran, kita tinggalkan. Nak mengulas kisah Nabi Yusuf ni bukan? Dah, semuanya mengulas tafsir Al-Quran memang mencabar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberi ilmu dan kepahaman untuk kita memahami Al-Quran. Jadi sepanjang kuliah An-Nur, ada apa awak nak tanya? Surah An-Nur semua faham? Lihat ada 4 kuliah dekat YouTube. InsyaAllah kamu boleh faham surah An-Nur. InsyaAllah kamu boleh faham. Kalau tak, awak baca Quran sendiri atau baca mana-mana tafsir. InsyaAllah kuliah yang kita bagi, InsyaAllah boleh memahami surah An-Nur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.